Assalamualaikum semua, kembali dalam podcast Bola Sepak Bermaruah episod 8. Minggu lepas kita cuti. Kita ada beberapa isu yang kita kena selesaikan dan kita kena uruskan, jadi kami minta maaf. Tapi kami kembali episod menjelang Ramadan ni. Seperti biasa aku ada Jang. Hello Malaysia. Aku benda lupa lah. Baru seminggu tak rekod aku semua. Dan kita ada Jack. Selamat berpuasa. Okey, selamat berpuasa. Tapi atas meja ada air. Esok puasa, bukan ini esok. Kita akan cuba bincangkan beberapa perkara menarik yang berlaku dalam saingan Liga Malaysia kita. Kalau sempat kita cakap sikit pasal Liga Antarabangsa. Tapi first of all lah, first topik kita ialah berhubung kenyataan yang dibuat oleh Jang sebelum ni. Berhubung yang Perlis tak payah main Liga Super. Okey Jang, sekarang ni MFL dah cakap yang calon utama lah untuk pasukan ke-14 kan Liga Super ialah Perlis United. So macam mana ni Jang? Aku rasa Perlis sesuai. Sebab Perlis kalau ikutkan Kejap. Begitu je. Okey, Perlis kalau dia layak dari segi syarat-syarat yang ditetapkan, dia pergilah. Terutama kalau tiga pasukan daripada Liga M3, iaitu Harini, Immigration dan juga KL Rovers tidak mencapai lah syarat-syarat yang ditetapkan. Sebab kita tak tahu sebenarnya dicapai ke tak capai. Okay. Jadi kalau Perlis, cuma isunya itulah dia. Kenyataan tu terlalu cepat sangat dibuat. Mengatakan ada jujur sangat pula tu, salinan chat. Kan, jadi patut modify lah sikit. Mungkin dia menyahut seruan kita yang nakkan ketelusan tu Jang. Kan kita sebelum ni cakap telus. Betul. Tapi tapi mungkin penyokong benda tu terlalu gempar sangat untuk diterima oleh penyokong kan. Tapi memang aku nak ulang yang aku ada baca kenyataan daripada Exco Sukan Perlis mengatakan dia akan memberi sokongan sepenuhnya kepada pasukan Perlis. Kalau ikutkan okey jugalah Perlis join kan. At least tak adalah dia ketinggalan. Tak adalah Perlis kena pergi Kedah tengok bola. Ya betul. Jack, okey ke Jack kau rasa Perlis ni ataupun kau kurang bersetuju dengan pengumuman yang mungkin Jang cakap tadi terlalu awal? I back for the first sebab memang tak bersetuju. Okey. Dalam AFL pun dia nombor 10. Okey. So nak naik ke Liga Super tu macam Nombor 8 dah tahu. nombor 8 Okay. mungkin je lah. Tapi macam naik ke Liga Super tu specialnya kau. Okey. Tentulah. Betul. Satu lagi fikir sebab kalau tengok kepada social media, Perlis macam player dia agak kurang sikit. So kalau menjelang dia nak compete dengan Liga Super, takkan dia nak suruh 8 orang penduduk dia yang nak main. Dia nak panggil siapa? Kan aku dah cakap itu, mungkin dia dah tambah lagi 5 orang, naturalisasi. Kita tak tahu. Aku suka yang point kau cakap sebab dia di kedudukan ke-10. Sebab MFL dah tawarkan kepada 3 pasukan top 3 iaitu Immigration, KL Rovers dan juga Harini FT. Cuma berdasarkan ni maklumat yang aku dapat musim lepas lah. Immigration mungkin sedikit keberatan, mungkin tak mampu daripada segi faktor keuangan. Begitu juga dengan KL Rovers dan Harini. Sebab itu kot ditawarkan kepada Perlis United. Kita juga harap, bukan kita lah, ramai yang harap Melaka pun akan terus serta ke Liga Super supaya kesemua pasukan negeri berada dalam persaingan Liga Super untuk penuhkan stadium dan sebagainya. Tapi Melaka awal-awal tarik diri. Aku dah baca statement dia mengatakan dia tak masuk lah. Tak masuk. So kita dah tak jumpa K Devon depan ni. Tak jumpa lah kot. Dan Melaka ni langsung tak ada darah hang tuah lah. Dah menarik diri awal. Tapi sebenarnya bagus kalau rasa tak mampu adalah lebih baik tak masuk, dan kemudiannya kalau daripada masuk lepas tu ada masalah gaji sebagainya kan. Kita petik sikit pasal KL Rovers. Ditawarkan untuk naik ke Liga Super. Bukan ditawarkan lah, diberi peluang untuk dapatkan lesen bersyarat ni. Betul. Aku rasa menurut statementnya dia hantar juga permohonan. Tapi dalam masa yang sama Jang, dia hantar juga permohonan untuk beraksi dalam saingan Liga Singapura. So dia memang nak main dua-dua liga ke macam mana? Tapi kalau ikut kronologi dia, selepas dia dah dapat tahu kot rasa aku yang dia tidak dapat naik Liga Super, dia pergi hantar ke Singapura. Sebab Singapura pun
ada menawarkan kepada mana-mana pasukan untuk bermain di liga dia orang, sebab dia orang pun nak expand liga dia. Okey. Dan bermain di liga Singapura, aku rasa Brunei dah buat sebelum ni. Ya. Jadi benda tu bukan benda barulah. Cuma dari segi kelayakan, sebab kalau kau nak main Singapura punya liga pun kau kena sama kat syarat tu. Kau mesti menepati kelayakan dan syarat-syarat yang dikeluarkan oleh AFC ataupun yang Singapura punya badan induk. Ya. Adakah kau menepati syarat-syarat kriteria yang diperlukan oleh orang? Kalau dapat, baru dapat main. Itu yang aku macam pelikkan sedikit. Bukankah ianya lebih mudah untuk menepati syarat-syarat dalam saingan Liga Super berbanding Liga Singapura? Dan kalau kau di Singapura, tak silap aku satu stadium je kan yang digunakan di Singapura, dan confirm base kau di KL. Jadi travel tu, Ya, dia kat situ yang aku tengok. Kalau dari segi bajet, dia bermain dalam Liga Sing Dollar tau. Maknanya bajet dia orang dari segi indirect dia bagi tu, kita orang ada banyak duit. Kita orang ada duit. Tak ada isu nak main dekat Singapura. Ni kan pula Liga kat Malaysia. faham. Itulah. Sebenarnya okey jugalah kalau dia orang pergi main dekat sana. Secara tidak langsung sebenarnya dia memberi tamparan kepada kita lah. Liga Malaysia. Kan, kau tak nak aku tak apa, aku pergi main liga luar. Patutnya Perlis yang buat permohonan dekat Liga Singapura. Boleh patutnya main Liga Selatan Thailand. Oh kan, dekat sikit. Dekat sikit kan. Jack, kau okey Jack? Dengan ni apa yang KL Rovers buat ni? Idea dia main Liga Super ataupun dia main Liga Singapura, dua-dua saya sokong. Tapi sebenarnya kita pun tak tahu lagi sejauh mana kesahihan yang dia dapat sponsor daripada China tu kan. Ya. Kita pun tak tahu lagi kesahihan dia berapa banyak dia orang dapat apa semua. Tapi saya memang sokong. First, daripada sini kita nampak yang intention KL Rovers tu nampak macam dah bersedia. That's why dia hantar untuk apply main Liga Super ataupun Liga Singapura. And then kalau dia main Liga Singapura pula, kita mungkin akan jadi benda yang sama lah macam Lions tu buat dekat kita dulu. Ya. So mana tahu kalau KL Rovers boleh dominate liga dia orang. Sebut pasal kesahihan tu kan. Sebenarnya Perlis pun kita tak ada kesahihan, dia ada sponsor yang Betul. kan. Itu yang menjadi isu. Kita bukannya orang mengecam Perlis, sebab aku dah ada nampak satu page di dalam media sosial lah, tiba-tiba ada Perlis United Fan Club macam tu lah. Beria dia macam dia macam marah, nampak macam marah bila orang pertikaikan kesahihan dana-dana ni semua. Masa dekat M3 tak ada pula bunyi page ni tiba-tiba naik Liga Super ada bunyi pula. Benda tu yang jadi isu pada aku. Orang bukan tak nak kau masuk, orang cuma tak nak berlakunya isu-isu gaji. Sebab kali terakhir Perlis sebelum Perlis berehat panjang daripada saingan Liga Malaysia ni, besar isu yang timbul daripada negeri bumi kayangan ni. Jadi kita tak nak benda tu berulang lah. Sebab pemain-pemain yang dia ambil sebelum tu antaranya Safi Sali, Azmi Muslim pun ada tak silap. Keeper Syaril yang main Kedah tu pun ada juga. Syaril Syahri ada. Tiba-tiba tak jadi. So kita tak nak benda tu berulang. Sebab kalau boleh menurut MFL kita perlukan lebih perlawanan yang banyak. So pasukannya kena cukup lah. Dan kerana itu juga lesen-lesen ni diberikan, lesen bersyarat ni diberikan kepada pasukan M3. Tapi aku harap yang terbaik untuk Perlis. Sebab kalau Perlis ada, mungkin Kanga boleh gegak gempita seperti dulu, seperti kembalinya, seperti di zaman Yusri Cik Lah dan Filemon Cipeta Filemon Cipeta satu ketika dahulu. Kita harapkan macam tu. Kita dia orang beli akan juga apa tak? Apa? Yang hang duk ingat pasal apa? sebab hang duk ingat pasal apa dia tak? Tak, sebab dia tengok Kedah. Ya. Kedah pun tak bayar gaji dia kata. Apa pasal kita tak Pasal boleh kita tak boleh main dia tak? Macam tu lah, lebih kurang kot aku rasa. Mungkin juga. Alang-alang kau dapat di Kedah jangan. So sebelum ni aku rasa episod last kita ada cakap yang bukan last, sebelum tu kita ada cakap yang Kedah dan KL berkemungkinan akan beraksi dalam saingan Liga M3. Jack, aku asyik tanya Jang je dulu, aku tanya kau pula. Tapi lately ni, kebelakangan ni nampak macam Kedah dan KL diberi sedikit kelonggaran dan nampak macam semakin sah ataupun dah sah, aku tak pasti lagi, yang mereka akan beraksi dalam saingan Liga Super. Reason aku cakap macam tu,
Kedah dah announce Import. Irfan Zakaria, dia dah announce Rizal Ghazali, dia dah announce Zamri, orang tak kenal sangat, Zamri Pin. Siapa lagi seorang tadi? Dia ada 2-3 nama besar. Ada 2 atau 3 nama besar. Irfan Zakaria, Rizal Ghazali, ada seorang lagi. Bekas pemain dia juga, Syafiq Ahmad. So, macam mana boleh tiba-tiba jadi macam ni, Jack? Sedangkan sebelum ni katanya kena selesaikan tunggakan gaji apa semua, tiba-tiba macam nampak boleh main pula. Kena tanya MFL lah, sebab MFL sendiri yang bagi kelonggaran tu kan. Faham. Kalau boleh tanya MFL, aku dah tanya MFL lah. Tapi sebab kau yang dekat sini. Sebabnya peraturan yang kelonggaran bersyarat tu, tak silap saya dia bagi sampai late 15 March, tak silap saya. Lepas tu dilanjutkan kepada April. Dah ke April ya? Bukan masih March lagi Akhir March ke April macam tu lah. Aha. And mungkin sebabkan tu kot Kedah tanpa segan silu mengumumkan import juga semalam. Dengan gairahnya. Dengan gairah. Siapa import dia? Aku tak perasan. Daripada Uzbek juga. Oh, yang Uzbek tu. Okay, tu perasan. Sebab kata Wafi Zaid Cengkoi. Zaid Cengkoi. Okey. Tak apa ke macam ni? Saya Aku bukan tak suka Kedah. Aku suka Kedah. Tetapi katalah sebab itu statement Kedah ialah dana dia akan sampai April. betul. Kemudian baru dia dapat selesaikan. Katalah dana tu tak sampai. Contoh macam seperti beberapa pasukan dalam saingan Liga Malaysia musim lepas yang kita ada dana, kita tak turun lagi, tak keluar lagi. So kalau benda tu berlaku, Saya bukan apa tau bang. Saya just fikir satu je. Kalau kenapa dia orang berani buat dekat Kelantan tapi tak berani buat dekat Kedah dengan KL? Sebab tiga-tiga sama je isu kewangan juga kan. Kedah pun 4-5 bulan tak bayar, KL pun mungkin sama macam tu. Kenapa berani buat dekat Kelantan tak berani buat dekat Kedah KL? Macam tu. Itu persoalan kau lah. Itu persoalan saya. Adakah kerana di Kedah ada Syafiq Ahmad iaitu pemain JDT Ijang, dan adakah kerana KL mempunyai adik-beradik Lambert yang katanya akan berhijrah ke JDT? Adakah sekerana itu yang mereka dibenarkan beraksi? Dengan saya. Pedas soalan saya kan? Hari ni kita shoot di Land and Detail. Kedai kopi berwibawa di Paruh Jaya. Ya, terima kasih Lens and People. Episod healing lah orang kata. Di episod lepas macam orang take note aku punya frasa kerja MC kalah healing. So producer kita orang suggest yang kita buat healing episode hari ni. Kita tepikan soalan tu Jang. KL City pula. Mungkin juga akan beraksi dalam saingan Liga Super. Tetapi hari tu kot ada orang maklumkan kepada aku masih para pemain dan para staff masih belum dapat bayaran. Cuma sebahagian besar daripada pemain KL City, mungkin separuh, akan masih mahu kekal dengan KL City kerana CEO mereka lah Stanley Bernard. Wajar, keputusan yang wajar je untuk diorang kekal dengan tak bayar gaji. Mengikut maklumat yang kita dapat, ada sebenarnya separuh pemain dah dapat gaji. Ada separuh pemain dah dapat. Kan? Okey. Terutama pemain yang mereka suka. Okey. Betul lah aku dengar benda tu. Mungkin penyokong KL boleh sahkan. Nizam Archibald. Tak tahulah, okey, katalah masih ada yang belum bayar, kata belum dapat. Adakah Sebenarnya kan aku nak cakap turun liga ni sebenarnya benda normal sebenarnya. Kenapa turun naik liga ni yang bila tidak dibuat dengan begitu tegas, banyaklah benda yang kita nak kena ni. Nak kena persoal kan. Tak layak turun je lah liga. apa masalah kan? Apa masalah? Liga dekat Inggeris pun ada juga banyak tim dia yang turun. Leeds turun berapa tahun tak naik-naik contohnya kan. Negeri Sembilan turun tak naik, Kedah ya, tak naik lama 7 tahun duduk Liga Perdana. Kenapa tim yang tak sepatutnya ada dekat atas tu masih cuba dikekalkan, diberi masa lah itu apa semua. Aku tak faham dekat situ sebenarnya. Itu sebenarnya lebih kepada isu sebenarnya lebih kepada situ. Apa dia orang nak buat kepada tim, macam mana dia yakinkan kepada MFL bahawa mereka boleh bayar gaji, mereka boleh bertanding lagi musim depan, mereka boleh hantar salinan cek, macam-macam dia orang boleh buat tu. Sebenarnya itulah yang akan menjadi isu nanti. Katalah pertengahan musim kita akan confirm, kita akan dengar gaji tidak dibayar pada waktunya lewat 2 bulan dan orang akan cakap itulah dia. Masalah yang aku rasa
jauh lagi kot untuk kita selesaikan. Kau rasa akan selesai dalam masa terdekat ke dia masalah ni? Tak, sebab saya berpendapat benda tu akan recycle, berpusing masalah. Lepas tu keluar berita, kita dapat suntikan dana, jangan risau. Lepas tu jadi lagi, ada lagi dana. Suntikan dana contohnya untuk 2 tahun je, bukan mengata sabar. Contoh harap-harapnya tak berlaku lagi lah kan. Sebab aku setuju dengan Jang lah, kalau benda-benda jelas dan wajib macam ni pun kita tak boleh tegas. Kemudian kita sentiasa dijanjikan ataupun diberitakan, dikabarkan yang bola sepak kita ada kualiti dan sebagainya. Kita tak jauh lagi untuk layak ke Piala Dunia. Kita akan konsisten beraksi dalam saingan Piala Asia. Untuk aku macam tak tally lah. Especially Kedah dengan macam-macam isu yang diorang dah lalui masa lepas. KL City juga mostly kebanyakannya bukan isu bola sepak tu yang lagi menduka citakan. Kalau dia memang isu bola sepak, kita faham lah asam garam kan. Tapi asam garam saingan bola sepak di Malaysia ni itulah, rata-ratanya bukan sebab isu bola sepak. Okay, dah berapa minit ni producer? Dah 16 minit. So kita dah separuh jalan. Boleh tak kita sentuh sikit pasal skuad Harimau Melaya kalau anda sudi? Boleh? Okay, Johor Southern Tigers keluarkan kenyataan kenapa mereka tak lepaskan pemain untuk kem latihan skuad kebangsaan. Berdasarkan kenyataan tu, aku boleh petik sikit lah. Mereka masih mengikut undang-undang FIFA dan mengikut undang-undangnya paling awal mereka kena lepaskan pemain adalah pada 18 Mac, iaitu kira-kira 4 hari sebelum perlawanan Oman kan. Oman 22 kan di Oman, 22 Mac. Tapi JDT baik hati melepaskan 3 hari lebih awal. Cuma sebelum tu, atau aku bagi konteks, sebelum tu penyokong macam sedikit bising, kenapa tak lepaskan pemain lebih awal nak jalani latihan sebab liga tak berlangsung. Cik, kau rasa apa yang JDT buat ni betul ataupun menyusahkan banyak pihak? Betul. Benda bukan tak pernah berlaku. Even dekat Liga 2 pun, dia orang nak Euro seminggu sebelum tu, tak juga. 4 hari sebelum tu baru dia orang lepaskan pemain. Dia pakai pemain terus pergi ke camp. Terus pergi ke tournament lah. Maksudnya latihan tak adalah sangat kan. Tapi apa yang JDT buat ni, tak adalah isu mana pun. At least dia bagi kelonggaran 15 hari bulan. Kalau JDT bagi 18, maksudnya betul-betul lah JDT ikut rules kan. Tapi JDT bagi 15, means okay lah. Walaupun 15 tu hari yang sama kita akan menentang Nepal dalam perlawanan tertutup, tapi okay lah lepaskan awal. At least ada lah daripada bagi lambat. So ni aku dapat message. Soalan dia nak bagi kat Jack berapa banyak duit masuk dalam akaun lepas cakap macam tu. Boleh announce saya Jang okey ke Jang? Akan timbul isu tak bila katalah bila kita depan Oman nanti, lawan Oman di Oman pada 22 hari bulan nanti, pemain tak cukup tempoh latihan bersama, akan timbul isu macam tu tak? Rasa? Dah tentu. Kalau kalah akan timbul isu. Okey, kalau menang atau seri? Kalau menang atau seri dan pemain bagus, kita buat tak tahu. Kita akan drop isu tu. Isu tu terus hilang macam tu saja. Itu normal senario lah tu. Tapi aku rasa sekarang pemain masih dalam fasa warm up, pramusim kan, tengah cari fitness. Ya. Kalau dia kalau JDT ataupun mana-mana pasukan masih menyimpan pemain untuk masih belum dilepaskan pada tarikh 15 atau 18, tetapi dekat camp dia orang sendiri, dia orang ada melakukan mencari fitness apa semua tu, okey jugalah. Cuma mungkin mereka nak serasi masuk 18 untuk dapatkan tempo dan juga taktikal lebih kurang lah. Saya tambah satu lah. Sebab saya fikir Dion Cools je. Sebab Dion Cools still lagi dalam dekat sana kan, still lagi dalam match. And then dia orang lepaskan Cools mengikut kalender FIFA. Kalau kenapa benda tu tak berbunyi dekat Cools? Macam lepaskanlah Cools awal, tapi dia still ada lagi game kat sana. Saya macam tu lah. Ambil baju JDT tu pakai. Alamak. Tak. Aku faham apa kau cakap. Dan untuk aku, berdasarkan kenyataan yang JDT keluarkan, aku rasa JDT tak salah. Dan kalau nak tambahkan sedikit lagi kontroversi, untuk aku, rata-rata pemain dalam skuad kebangsaan pun nanti JDT. So chemistry tu memang dah ada. Diorang tak payah join training latihan sangat pun. So harapnya itu tak
tak jadi perbualan lagi lah. Bukan nak Jack, aku tak tahulah dia, tapi aku bukan nak backup JDT. Tapi kalau based on the books, based on the rules, JDT masih belum buat salah. Jadi dia dah bagi 3 hari lebih awal. So harapnya Melepaskan pemain ni kan. dia melepaskan pemain ni. Dulu pun ada juga pemain yang sepatutnya dipanggil tetapi dia tidak dapat dihubungi. Jadi tak salah aku main Terengganu Terengganu, kan. ya. Jadi sebab dia pergi mancing kata Dia candak sotong. Dia candak gagal dihubungi kan. Jadi sebenarnya berlaku pada mana-mana pasukan. Ya. So harapnya tidak diperbesarkanlah isu ni. Berhubung kau pun dah sebut tadi aksi tertutup. Sebelum ni kecoh juga, pecah Twitter. Handphone aku pecah sebab cakap marah. Penyokong marahkan yang tiada aksi persahabatan, aksi pemanas badan untuk berdepan Oman memandangkan liga kita sedang berehat. Dia orang cakap, rata-rata penyokong cakap benda tu tak elok, tak bagus dan mengecam FAM kerana gagal mendapatkan aksi persahabatan. Wajarkah kecaman tu diberikan? Sebab aku tanya macam tu sebab Jack, benda ni sekarang ni berada di luar kalender FIFA. So aku yakin tak banyak pasukan yang nak beraksi pun sebab tak dapat point ranking tu kan. Wajar ke kecaman ni? Kena tanya balik lah, kenapa tak ada saingan liga? Sebab kita tak ada fitness, kita tak ada competitive match. Player kan tak ada kan. Lepas tu sekarang ni berada di luar kalender FIFA. Dan saya tak rasa FAM tak buat kerja. FAM mesti akan cari team yang untuk set friendly. Even kelas B, kelas C mesti nak friendly juga. Okay. And Alhamdulillah kita dapat satu Nepal. Okay lah. Tapi kita sendiri yang tak ada saingan liga. So competitive match tu tak ada. So salah kita lah sebab tak ada saingan liga. Bukan salah kita lah. Tak, kita tu bukan kita. Pihak yang terlibat lah. Aku mana pun tak salah. So macam mana? Sebab kita kan bersebab rehat panjang ni, sebab kita nak selaraskan jadual liga kita dengan kalender AFC. So saya masih lagi berpendapat yang kita salah memang sebab tak ada saingan liga. Match kompetitif tu tak ada. Tak ada, sekarang kita tengah rehat. Kita tengah musim belum memula. Tapi adakah Oman satu cabaran? aku rasa ya, sebab Oman berada bagus lah. Aku pun nak cakap pun. Oman berada di Aku ranking nak potong Jack sebenarnya. ranking ke-80 dunia tak silap aku. So kalau Oman berada di ranking ke-80 dunia, sebelum ni kita berdepan Jordan, kita berdepan Korea. Satu lagi Jordan siapa? Bahrain. So mereka berada lebih kurang macam tu lah, 86, 87 ke 76, 77 macam tu lah. Dan kita berdepan kesukaran, especially lawan Jordan. So aku rasa tugas yang agak sukar juga lah. Cuma yang positive side-nya untuk kita, benda positif untuk skuad Harimau Melaya berdepan Oman ni, kerana mereka baru bertukar jurulatih kan. Jurulatih mereka dipecat katanya. Produser cakap. So kalau salah cari produser. Mungkin itu ada kelebihan sikit lah untuk kita. Kelebihan atau mungkin itu adalah kelebihan dia orang. Kenapa kelebihan dia orang? Ialah daripada tim dia orang tak perform, jurulatih dia pecat jurulatih. Dia masukkan jurulatih baru, terus dia orang jadi Mungkin juga lebih power. Selalunya yang kita tengok new manager punya bounce tu kan orang cakap. Ya. So tapi ni aku rasa lah di Oman mungkin akan sedikit sukar. Beraksi di Oman kita mungkin akan berdepan sedikit kesukaran, lebih banyak kesukaran untuk dapatkan mata ataupun keputusan yang positif. Tetapi aku rasa benda tu boleh diubah apabila kita beraksi di Stadium Nasional Bukit Jalil. Tolak tepi lah Padang tu macam mana pun, konsert ke apa mak nenek tu, aku tolak tepi dulu. Aku letakkan keyakinan aku kepada skuad Harimau Melaya /JDT. Cuma aksi persahabatan tu lah yang dengan Nepal tu, dia buat tertutup je kan. Betul. So kita tak boleh tengok kan. Dekat mana pun tak tahu. Katanya dekat Lembah Kelang. Katanya lah dekat Lembah Kelang hari tu aku baca. Tapi tertutup. Benda apa yang ada lah. Player JDT pun tak sampai. Kita tu baru nak sampai. Hari baru nak sampai. Tak. Okey. Tu je lah kot. Aku rasa dah tak ada benda lain. Oh, masih ada masa. Masih ada masa kecederaan. So kita tutup Harimau Melaya. Kita kena ingatkan aksi Harimau Melaya berdepan Oman 22 Mac di Oman, 26 Mac di Stadium Nasional Bukit Jalil. Faham bulan puasa, tetapi kalau ada kesempatan dan kalau berkelapangan selepas tarawih boleh datang. Tak silap aku di Bukit Jalil
match ni 10 malam, tak silap Ya, aku. betul. Ya betul. So sempatlah kot lepas tarawih kan. Jadi kita nak bincang satu benda yang panas sikit pasal liga luar. Kau jangan buat muka terkejut, kau jangan buat muka nervous, kau jangan buat muka nervous dulu. Sekarang ni untuk merebut kejuaraan EPL ada 3 pasukan. Di kedudukan pertama Liverpool, kedua Manchester City dan ketiga Arsenal. Liverpool lead City 1 point, lead Arsenal 2 point. Oh, Arsenal dah naik. Arsenal dah naik selepas kalahkan Brentford. So Arsenal sekarang di kedudukan pertama dan malam ni Liverpool lawan City. Kita walaupun korang akan tengok lambat tak apa. Kau rasa dengan Liverpool sekarang ni ada masalah kecederaan tau Jam? 10 ke 11 pemain dia cedera kan? Kebanyakannya pemain-pemain muda diberikan peluang bermain. Berbaki 10 atau 11 perlawanan ni, kau rasa dengan budak-budak muda ni Liverpool mampu ke memecahkan dominasi Manchester City? Tak mampu. Tak mampu. Walaupun dengan pemain senior pun dia orang tak mampu. Tak mampu. So maknanya Kuat. kau memang tak suka Liverpool lah ni. Tak suka. Kecil hati Tom. Dia cuba kau bayangkan, Okay. player muda main, menang malam ni. Kau tengok macam mana dia orang punya perangai buat. Faham. Faham. Tak, the reason aku tanya kau jangan kejap. The reason aku tanya Jang macam tu wajar apa ni boleh ke tidak sebab 3-4 perlawanan sebelum Liverpool dah start main dengan player-player muda. Walaupun nampak sukar sepanjang perlawanan diorang tu, tapi at the end of the game, hujung-hujung perlawanan diorang still mampu skor dan catat kemenangan demi kemenangan dengan late goals. Aku rasa benda tu akan meningkatkan confidence, keyakinan player-player muda ni lah untuk beraksi. Dan setakat yang aku tengok match Liverpool, pemain-pemain muda yang diturunkan oleh Jurgen Klopp ni sama je, dia hampir macam Manchester City. Mana-mana pemain yang kau masukkan, dia boleh buat kerja tu dengan baiknya. So kau still rasa Liverpool tak boleh pertahankan kedudukan sekarang? Boleh. Ini membuktikan Liverpool ada depth squad yang bagus. Dia bukan macam MU tau. MU kalau player senior dia injured, player muda dia main barai. Tapi Liverpool ni, player muda dia main power. So tu kau rasa squad depth yang bagus lah. Sebab walaupun budak-budak muda ni, squad depth yang bagus lah. Tengok macam mana dia bantai Chelsea lah. Guna engine muda je pun. Menang Carabao. Carabao je pun. Chelsea je pun. Pun. Chelsea je pun. Kau rasa boleh ha? Boleh. Tapi tak adalah saya nak kata Liverpool boleh menang. Menang season tak boleh? Menang season tak. Tak boleh juara liga lah. Sebab saya walaupun saya ikut MU, saya peminat MU. Saya tak boleh membenarkan Liverpool menang. Dan itu adalah haram bagi saya. Oh haram. So, City. Tak, sebab aku rasa ni jujur aku punya pendapat ialah aku rasa Liverpool akan juara. Aku rasa lah. Salah akan mengganas, Darwin Nunez akan jadi hebat nak mampus dan pemain-pemain muda Liverpool ni akan diangkat sebagai wira. Liverpool pernah treble tak? Treble kecil pernah. Treble sebelum EPL pernah kot, yang zaman 70-an. Aku tak pasti dah. Tom pernah Tom? Tom pun tak tahu. Maknanya Tom tengok bola daripada tahun 2001. Iyalah tu. Sebenarnya tak pernah treble lah. FA, Champions League dengan Liga. Liga tak pernah. Saya tak pasti EPL. lah. Ke siapa-siapa boleh tolong check Liverpool pernah treble? Tak payah. Cameraman cakap tak payah check. Cameraman ngeleng. Confirm, confident. Tak ada. Pernah lah sekali. Jala apa? Dia menang tu 2001 tak silap aku, yang dia menang 5 trofi. Dia Community Shield, League Cup, FA Cup. Time tu ialah Cup Winners' Cup, iaitu Europa League sekarang lah, tak silap aku dah. Dia nak pernah buat apa dulu sebelum ni? Kalau dia menang 3 ke 4 apa nama dia? Lepas treble apa? Quadruple. Tahu kecil aku mendengar quadruple dia. Okay, aku rasa cukup dulu lah. Sebelum kita habiskan, kepada korang yang peminat Liverpool ke peminat Manchester City kan, korang bagi komen. Nak tahu juga korang rasa Liverpool boleh jadi juara atau tidak, ataupun Manchester City akan teruskan dominasi menjuarai Liga selama 4 tahun berturut-turut, tak pernah dibuat orang lagi. Kenapa tak ada siapa cakap pasal Arsenal? Sebab Ajuat tak ada, so kita tak payah cakap pasal Arsenal. So mampukah City cipta rekod baru 4 kejuaraan Liga berturut-turut, ataupun Arsenal menamatkan kemarau kejuaraan mereka selama 20 tahun? So nanti korang beritahu kat komen. Sekali lagi, kita berada di Lens and People. Tahniah pula, terima kasih Lens and People. Kopi bermaruah, pot santai, healing,
burung berkicauan, kenderaan lalu lalang pun okey. Tak panas sangat. So terima kasih banyak-banyak kepada semua yang hadir. Jang, thank you Jang. Jack, thank you Jack. Kita ucapkan selamat berpuasa. Silakan. Selamat berpuasa kepada semua umat manusia yang beragama Islam. Puasa itu hukum ni wajib. Ya, janganlah jangan naik kereta dan beli makanan dan makan dalam kereta. Ya. Bukannya kerja tengah panas lah. Betul. Bukan benda susah, bukan benda susah puasa. Kalau yang tak dengar, cameraman kita cakap musafir. Musafir. Memang ada kelebihan dia kalau musafir tu. Mana yang sepatutnya. Tapi musafir bukanlah seremban parut. Betul. Pukul 2 dah pergi pasar Ramadan. Okey, itu je. Terima kasih banyak-banyak. Selamat berpuasa dan jangan lupa teruskan bersama kami dalam podcast Bola Sepak Bermaruah untuk kita bincangkan isu-isu bola sepak Malaysia dan dunia. Bulan puasa ni kita bersiaran ke tak? Tentu. Bulan Tapi puasa bukan tidak siang menghalang lah. kita. Bukan siang Kau kan Bukan siang. Kita cuba bulan puasa ni. Jadi sekian saja. Jumpa lagi. Terima kasih. Jangan lupa follow, Subscribe. Tekan loceng. Hebahkan. Wawarkan ke seluruh alam. Biar alam cemburu. Assalamualaikum dan jumpa lagi.